Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama mendengar sedikit peringatan pada malam ni insya-Allah dalam kitab daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ونفعنا بعلمه إن شاء الله في الدارين آمين. الآفة التاسعة عشرة، bahaya lidah yang ke-19, yaitu fil ghaflah an daqaiqil khata', yaitu kecuaian kita, kelekaan kita semasa kita bercakap tentang perkataan yang salah, perkataan yang halus-halus, yang nampak macam biasa je sebut, tapi sebenarnya dia ada kesilapan kecil pada makna dia. Itu maka kita kena bagi orang-orang yang alim, bagi alim ulama, mereka mengambil berat hal ini atas keyakinan, atas tauhid, akidah mereka, supaya tidak berlaku sebarang kesilapan pada kalam mereka. Itu yang sepatutnya lah. Jadi kita sendiri pun begitulah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, al-ghaflatu an daqaiqil khata' fi fahwal kalam la siyama fima yata'allaqu billah wa sifatih. Kecuaian tentang kehalusan, benda-benda yang halus, kalam-kalam yang halus, yang sikit-sikit tu, tapi dia salah dari segi makna dia. Fi fahwal kalam, pada kandungan kalam kita ni, kita bercakap tu ada kesilapan dari segi makna, walaupun kalimah tu biasa kita dengar, tapi tidak selayaknya kita bercakap demikian. La siyama, lebih-lebih lagi fi ma yata'allaqu billah wa sifatih, lebih-lebih lagi apa yang berkaitan dengan Allah dan juga sifat-sifat Allah. Tu. Jadi kadang-kadang kita bercakap, kita rasa macam betul, dan orang awam pun bercakap demikian seolah-olah betul, tetapi dari sudut sufinya, dari sudut maknanya, daqaiqnya, secara mendalamnya, maknanya tak betul dan tak tepat. Didatangkan di sini wa yartabitu bi umuriddin fala yaqdar ala taqwimil lafzi fi umuriddin illa al-ulama al-fusaha. Dan ia perkara itu yang berkait dengan perkara-perkara agama, berkait dengan akidah atau perkara-perkara agama. Fala yaqdar ala taqwim, dan tidak mampu untuk meluruskan lafaz tu, maknanya nak memberi makna yang betul-betul tepat dengan makna kalam kita tadi tu, tepat dengan hakikat yang sebenarnya, terutama sekali berkait dengan urusan agama, benda-benda yang berkait dengan agama. Orang-orang biasa tak mampu nak fikir sampai tahap tu dan nak bercakap dengan lafaz yang tepat, padu, katanya padu. Illal ulama, melainkan para alim ulama yang fasih. Bukan semua alim ulama pun boleh bercakap demikian, tetapi ya, malakah ataupun bakat, kelebihan, kebolehan untuk menuturkan sesuatu atau menghuraikan sesuatu isu, merungkaikan sesuatu isu, tidak semua orang boleh keluarkan dengan kalam yang jelas, tepat, padat dan ringkas. Itu bukan semua. Walaupun orang alim sekalipun, ada orang alim dia boleh bercakap, tapi dia alim, bukan tak alim, tapi bila dia menuturkan kalam, ada orang faham, ada orang tak faham, ada orang salah faham. Mungkin orang salah faham, mungkin orang separuh faham, mungkin ada orang faham betul-betul.
So begitu. Dan ada alim ulama juga yang mana bila mereka cakap je, walaupun ringkas tapi orang faham. Ini kelebihan yang Allah bagi pada orang-orang tertentu. Maknanya orang-orang alim ulama yang begini, yang mana Allah bagi kelebihan pada dia, yang fasih inilah yang mampu untuk mengucapkannya kalam tadi tu dengan ringkas, padat dan tepat. Biasa orang kata ringkas padat kan, ringkas padat tapi tepat. Ada yang ringkas padat tapi tak tepat. Itu satu benda yang agak sukar, tapi ada orang diberi kelebihan itu, ada orang tak diberi kelebihan itu. Faman qasura fi ilmin aw fasahatin la yakhlu kalamuhu min aniz zalal. Orang yang mana ada ilmu dia tak berapa banyak, dia kata, aw fasahatin, atau tidak berapa fasih, ilmu dia tak banyak. Antara penyebab kepada kalam tadi tak ringkas dan padat, pertama sebab ilmu tak banyak, atau ada orang yang ilmu dia banyak tapi tak fasih. Ada orang ilmu tak banyak tapi fasih. Bercakapnya fasih tapi ilmu tak banyak, pun boleh salah juga. Ada orang ilmu banyak tapi tak fasih, pun boleh salah. Jadi yang terbaiknya ialah ilmu banyak, alim kabir, tapi dalam masa yang sama fasih juga. Tu dia. Maka orang yang ilmunya tak banyak ataupun kurang fasih, maka dia tidak sunyi kalamnya, perkataan dia, masa dia mengajar, masa dia keluarkan statement, masa dia bagi apa-apalah pencerahan, penjelasan, tidak sunyi daripada tergelincir. Kadang orang salah faham, kadang orang tak faham, kadang boleh menimbulkan huru-hara, kadang boleh menimbulkan kekacauan. Itu satulah juga. So ini di antara bahaya-bahaya lidah. Maknanya bila nak bercakap, kena hati-hati. Itu bayangkan kalau alim ulama pun disuruh berhati-hati, yang dah banyak ilmu pun disuruh berhati-hati, yang dah khatam kitab pun dah disuruh berhati-hati, apatah lagi kita orang awam yang tak ada ilmu. Satu, dah lah tak ada ilmu, tak fasih pula. Dua kali tak ada. Dua tak ada dalam satu masa. Ilmu pun tak ada, kefasihan pun tak ada. Ada orang ilmu tak ada tapi fasih bercakap. Itu pun bahaya. Sebab apa? Dia akan menyimpang. Dia menggunakan kelebihan dia, pandai buat intonasi, pandai cakap sampai orang semua percaya. Itu lagi bahaya. Sebab orang percaya walaupun kalam dia tadi salah, walaupun kalam dia tadi tu banyak pembohongan. Itu lagi teruk. Lagi bahaya berbanding dengan orang yang alim tetapi tidak fasih. Orang alim tapi tidak fasih, itu bahaya juga, tetapi kurang bahaya berbanding dengan orang yang jahil dan fasih. Bercakap macam pandai. Kalau dia cakap pasal sirah, macam dialah hebat sirah. Kalau dia cakap pasal fiqh, macam dialah orang alim fiqh, macam ulama fiqh dia. Kalau dia bercakap pasal akidah, macam dialah orang alim akidah. Padahal dia satu kitab pun tak pernah khatam. Satu kitab fiqh tak pernah khatam, satu kitab tafsir tak pernah khatam, satu kitab akidah tak pernah khatam pun belajar sekerat je. Belajar 2-3 muka, lepas tu ponting kelas. Lepas tu kata aku dah belajar kitab ni. Tu maknanya itu tak betul. Itu tak betul. Kerana cepat sangat nak mendakwa diri ni alim. So tidak boleh. Ini yang bahaya-bahaya berlaku. Ramai juga di medsos sekarang ni kan. Bila orang pakai kopiah sikit panggil dia ustaz. Padahal dia baru nak start, tapi digelarkan dia bagi ustaz. Mungkin dia sendiri tak kata ustaz pun, tapi orang awam tengok orang tu berjanggut sikit, pakai kopiah sikit, dah ustaz. Jadi semua hukum hakam dirujuk pada orang tu, padahal orang tu dia tidak ustaz pun. Itu sangat berbahaya. Sebab apa? Sebab dia akan menyimpang banyak perkara. Mungkin kali pertama dia betul, kali kedua dia betul, tapi masuk bab-bab yang sulit sikit, yang sukar sikit, yang agak perlukan kajian yang mendalam, jadi dia salah dalam bagi pandangan. Kadang bukan sakat salah, kadang-kadang salah tu salah teruk, bukan salah biasa-biasa, menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi hadis, menyalahi ijma'. Orang dah ijma', dia pula kata betul. Pula dah.
Inilah timbul bila mana benda-benda yang kita nak instant, benda-benda segera. Tu bahaya. So berhati-hati, berhati-hati. Okey. Lakinna Allah Ta'ala ya'fu anhu li jahlihi. Tapi orang yang tersalah cakap tadi tu, kalau katakanlah orang alim, dia bercakap tapi dia tersalah cakap, dia dimaafkan sebab dia tak tahu. Dia tak tahu, tersilap cakap, jadi dia diampunkan. So maknanya dosa itu dosa yang diampunkan, kesalahan itu kesalahan yang diampunkan. Mithaluhu, contohnya, ma qala Huzaifah, apa yang Huzaifah pernah kata. Ini di kalangan sahabat Nabi. Okey, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi bersabda, la yaqul ahadukum ma syaa Allah wa syi'ta, walakin liyaqul ma syaa Allah thumma syi'ta. Apa beza tu? Dia ada dua ayat. Nabi kata, jangan kamu kata, jangan seorang kamu kata ma syaa Allah wa syi'ta. Tu ayat pertama. Tapi Nabi suruh kata ma syaa Allah thumma syi'ta. Beza kat mana dua ayat tu? Ayat pertama, baca lagi sekali ya. Ma syaa Allah wa syi'ta. Kedua, bukan ayat Quran ni. Ini ayat hadis yang disebut tadi tu, dalam hadis tu. Ayat yang kedua, ma syaa Allah thumma syi'ta. Bezanya pada wa syi'ta dan juga thumma syi'ta. Dua kalimah ni. Wa dengan thumma. Dalam bahasa Arab, wa memberi maksud dan. Thumma memberi maksud kemudian. Kemudian. Nabi tak bagi. Nabi larang kita sebut masya Allah wa syi'ta. Maknanya apa yang Allah kehendaki dan kamu juga kehendaki. Contoh kita kata apa? Kita dengar berita rumah terbakar ke, kan? Kita kata masya Allah, mula-mula sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah terbakar. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Ataupun kita dapat berita, kadang-kadang berita baik. Ada orang sebut masya Allah untuk berita baik, berita gembira. Ada orang sebut masya Allah berita buruk. Contohnya tengah jemur ikan kat luar, jemur ikan kering. Contohnya ikan lama dah, PKP ni banyak stok ikan kering, lama-lama dia busuk bau dia. Nak jemur lah bagi kering sikit, bagi kering sikit lagi kan, nak hilangkan dia punya kok ada kulat-kulat tu, stok lama, letak kat pagar. Tiba-tiba hujan, tak sempat nak angkat, maka dia kata masya Allah. Masya Allah, ada gitu juga kan, wasyita. Ataupun orang datang bagi apa, makanan kat rumah kita, kita alhamdulillah, terima kasih, masya Allah sedapnya. Masya Allah, lama dah mengidam nak makan cucur badak ni. Tiba-tiba sampai pula masya Allah, alhamdulillah, masya Allah wa syi'ta. Jangan ucap begitu, masya Allah wa syi'ta. Maknanya, atau kita tak semestinya ucapan zikir begitu. Maksudnya kalau kita bercakap ayat-ayat biasa pun, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, tak boleh sebut dan. Tak boleh sebut dan, tapi disuruh sebut kemudian. Maknanya masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki, kemudian kamu kehendaki. Tu. Apa beza tu dan dengan kemudian tu? Ada beza. Ada beza. Contoh kita kata, Muhammad, kita katakanlah pelajar ni naik podium tempat pertama. Naik podium tempat pertama. Lepas tu naik orang yang naik summa, naik podium tempat kedua. Beza tak orang tempat pertama dengan tempat kedua? So sebab tu itu dia guna summa. Summa ni kemudian. Naik dulu pelajar yang cemerlang, SPM 20 naik podium. Podium sekarang podium online lah. Tak boleh nak naik, tak boleh pergi ke dewan. Tak ada dewan, tak ada majlis, maka podium online. Maka dia jemput peserta pertama, yang Johan, yang dapat straight A's. Kemudian dijemput pula yang dapat 8A, yang tak dapat straight A's. So dia kata panggil kemudian. Macam tu. Beza lah kan. Beza sebab ni tempat pertama, ni tempat kedua. So tak sama. Walaupun kedua-dua tu naik podium, naik stage, dapat hadiah juga, tapi hadiah pun tak sama. So begitulah. Tak boleh
di mana bila mana kita nak kata Allah kehendaki, nak samakan Allah dengan makhluk. Tak boleh samakan. Macam itu sebab dia. Kenapa tidak dibenarkan kita sebut Masya Allah wa syi'ta tadi tu. Okey. Wa dhalika lianna fil ataf al-mutlaq tashrikan wa taswiyatan wa huwa ala khilaf al-ihtiram. Dan itu kerana apa? Kerana pada ataf tadi. Ataf tu mana waw tadi. Waw tadi tu memberi maksud dan yang mana akan membawa maksud syirik, mensyirikkan. Maknanya Allah pun ada kehendak, kamu pun ada kehendak. Allah pun ada kuasa, kamu pun ada kuasa. Kuasa kamu sama dengan kuasa Allah dalam ayat dan tadi. Tapi dalam ayat kemudian Masya Allah thumma syi'ta tadi tu, itu memberi maksud apa yang Allah kehendaki, yang kemudian yang kamu kehendaki. Maknanya begitulah. Maknanya kita punya kuasa tak ada, hanyalah Allah SWT. Kita tak boleh sebut begitu. Sebab apa? Semuanya dengan izin Allah. Kalau tak ada izin Allah, rumah pun tak terbakar. Kalau Allah tak izin, pencuri pun tak masuk rumah kita. Kalau Allah tak izin, kasut rumah kita tak hilang. Kan? Semua tu dengan izin Allah SWT. Cuma tak bolehlah kita nak katakan bahawasanya ini Allah yang suruh. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan Allah suruh. Allah tak suruh dia pergi mencuri tu. Tetapi ilmu Allah SWT lagi azali. Allah masa dia ciptakan kita, sebelum dia cipta pun dia dah tahu dah. Sebelum dia ciptakan kita, dia tahu dah. Pada hari sekian, contohnya hari ni hari Jumaat. Pada hari Jumaat, masa pukul 8 malam, 8 suku sekarang ni, 8 suku malam ni, kita tengah tengok TV. Berita COVID. Penyampai dia orang ni, penyampai dia orang ni. Yang laki, dua orang penyampai, seorang laki, seorang perempuan. Lepas tu masa ni juga anak kita baru balik beli gula dari 7-Eleven. Allah tahu semua tu. Allah tahu benda tu dalam ilmu Allah. Setiap detik, setiap saat, secara dakik atau secara terperincinya Allah tahu. Itu maksud dia, kan? Itu maksud dia. Jadi kalau kita kata Masya Allah wa syi'ta tadi tu, maka dia nampak seolah-olah Allah ada kuasa, kita pun ada kuasa. Kita pula jadi sama dengan Allah pula. Begitu. Begitu juga ada lagi kisah-kisah lain lepas ni kita sebutkan. Wa huwa ala khilafil ihtiram, dan perkara ni tidak menghormati, tidak ada adab dengan Allah SWT. Tak ada adab. Tu. Kita tak sebut kata ni, aku mencuri ni kerana Allah izin. Bukan. Bukan gitu. Bukan Allah suruh kamu mencuri. Bukan Allah yang suruh kamu mencuri, tapi kamu pergi mencuri. Maknanya bila mana seorang hamba ini Allah tak sayang pada dia, Allah murka pada dia, Allah izin dia buat segala maksiat tersebut, Allah tak bagi halangan. Tapi kalau seorang hamba ni Allah sayang pada dia, Allah sayang pada dia, wallahu alam kenapa Allah sayang pada dia, itu hak Allah. Adalah tu mungkin dia buat sesuatu, dia cuba perbaiki diri tapi tak mampu lagi. Dia memang cuba ikhlaskan diri tapi tak mampu lagi, dia usaha. Tiba satu masa dia nak pergi mencuri, kan? Tiba masa dia nak pergi mencuri, lepas tu tiba-tiba dia dengar ada berita tertentu, maka sampai kepada tahap dia dapat keinsafan. Ataupun baru nak pergi mencuri, jatuh longkang, tak jadi pergi mencuri, balik rumah. Jatuh longkang tu tanda Allah sayang. Nak pergi mencuri, dilanggar oleh motor, patah kaki, balik rumah, tanda Allah sayang, tak pergi curi, tak jadi curi. Sebab apa? Macam mana nak mencuri, kan? Macam mana nak mencuri? Sebab kaki dah patah. Okey, jadi begitu juga kalau nak pergi, bila Allah sayang, Allah halang kita tadi tu. Macam mana nak buat dosa tu, Allah buat macam-macam asbab dia, sampai kita tak buat dosa tu, tak jadi buat. Itu tanda Allah sayang. Okey, so nampak, itu kuasa Allah SWT. Jadi kita sebagai hamba, maka taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi tahu. Allah tak, itu rahsia Allah, itu hikmah dia, Allah rahsiakan. Allah tak letak atas label atas daya kita, engkau ahli syurga. Letak atas daya ni, engkau ahli neraka. Jahat macam mana seorang tu pun, mungkin dia boleh insaf masuk syurga dia di akhir dia.
Kan? Kisah sebagaimana diceritakan dalam hadis yang sahih, bagaimana seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Bunuh seorang dah kira jahat. Bunuh dua orang. Kalau dalam kampung kita ni pernah bunuh 2 orang, tu pun dah kira jahat gila. Pembunuh dah dipanggil. Pembunuh sepanjang zaman. Walaupun sebenarnya dia bunuh seorang, tapi dia dah digelar sebagai pembunuh. Dan bila masuk jail, keluar jail, tak dimaafkan lagi oleh masyarakat. Semua orang lari, semua orang tak nak kawan dengan dia, semua orang pulau dia. Sebab apa? Gelaran pembunuh. Dia ada penggelaran pembunuh tu. Sampai ke mati bawa dia. Okey. Jadi kalau zaman diceritakan dalam hadis tersebut, yang mana Nabi cerita bahawasanya ada orang yang seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Lepas tu dia pergi tanya, dia tiba-tiba rasa nak insaf. Rasalah nak insaf. Tanyalah seorang seorang alim lah pada masa itu. Dia kata aku nak bertaubat. Aku dah bunuh 99 orang. Ada lagi keharapan nak taubat, Allah terima taubat aku, walaupun pembunuh pun. 99 bukan sikit tu. 99. Okey. Orang tu kata, orang tu kata, ini bukan orang alim, orang abid. Seorang abid. Orang yang warak lah, nampak dia warak tapi dia tidak alim. Dia jawab apa? Dia jawab, engkau ni tak boleh dah, Allah tak ampun. Teruk sangat dia ni. Nampak? Beza kita pergi rujuk dengan orang alim dengan orang abid. Lain alim dengan abid ni. Abid ni orang banyak buat amal ibadat tapi dia tak ada ilmu. Dia hanya ada sikit je ilmu. Kadang-kadang hal-hal ibadat dia pun dia tak ada ilmu. Okey. Tapi nampak warak lah dia. Maka salah pergi tanya orang, silap pergi tanya orang, dia pula kena bunuh. Yang abid tadi tu. Kemudian dia pergi cari seorang orang alim. Bila dia jumpa dengan orang alim tersebut, orang alim tu kata, kalau nak bertaubat, kamu kena pergi duduk di satu tempat yang jauh daripada orang, daripada kawasan yang jahat. Environment, bi'ah yang sayyi'ah ni, tak boleh duduk sini, kena pergi duduk tempat yang ada satu tempat ni gini-gini sekian. Maka dia pun nak pergilah. Bila nak pergi, sampai tengah jalan, Allah tarik nyawa dia. Maka pada masa itu berebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat yang laknat ini nak ambil mayat ni, ruh orang ni sebagai orang baik ke orang jahat, syurga ke neraka. Maka penyelesaiannya ialah akhirnya mereka bersetuju untuk ukur jarak antara antara kawasan tempat dia pergi, jarak dia antara dah dekat nak sampai ke tempat yang bi'ah yang baik tadi ke, ataupun duduk di kawasan yang bi'ah yang buruk tadi tu dalam perjalanan tu. So lebih pada dekat kepada yang bi'ah yang baik, maka dikira sebagai rahmat. Orang ni dapat kepada malaikat rahmat dan syurga. Nak ceritakan bahawasanya jahat macam mana orang sekalipun, kita rasa dalam dunia kita sekarang ni lah, kan, tak ada lagi rasa orang sejahat bunuh 99 orang ni, kan. Kalaulah orang yang sejahat bunuh 99 orang, pembunuh sampai 99 orang pun Allah ampunkan, kan, apatah lagi untuk orang lain yang dosanya tidaklah sampai sebesar itu, maka mungkin Allah akan ampunkan. Begitu. Jadi kita sebagai orang yang tidak begitu, maka kita kena berwaspada dalam berkata-kata. Engkau nak ahli neraka dah sebab engkau ni begini perangai engkau. Tak semestinya. Silap-silap kita yang bercakap ni ahli neraka, dia pula jadi ahli syurga. So itu yang kena jaga kalam tadi tu. Okey. Jadi kena baik sangka dengan Allah SWT. Kena baik sangka dengan Allah SWT. Tak boleh kata Allah ni turun COVID ni nak menyusahkan orang. Tu tak baik sangka dah tu. Allah ni kenapa Tuhan ni, kalau Tuhan sayang kat kita, Tuhan dah angkat dah COVID. Sepatutnya setahun je, ni dah lebih setahun. Tuhan tak sayang kat kita ke? Tuhan ni patutnya itu semua kalam-kalam kufur. Kalam-kalam yang mengkufurkan. Kita sampai tak makan, anak beranak, anak bini tak makan, ini tak makan, ini gini. Dah lah tak boleh makan. Kufur pula 2 kali. Dunia pun seksa, akhirat pun seksa. Tidak boleh demikian. Ya.
Maknanya Allah mengajar kita untuk kita optimis, fikir yang baik, fikir positif. Sentiasa, ala ustaz ni cakap positif, cakap senang. Memang cakap senang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi Allah ajar kita. Bukan kita saja kaum yang kena wabak ni. Zaman sahabat juga pernah ada wabak ta'un al-amwas. Ramai pada sahabat yang meninggal kerana ta'un. Kena ta'un. Dan dalam sejarah peradaban manusia banyak dah wabak-wabak yang berlaku. Flu Spain lah, Spanyol dan sebagainya lah. Pakai mask, kena pakai mask juga macam kita juga. SOP kena jaga juga, macam-macam lah. So jangan kita, orang yang berfikir negatif, apa hasil dia dapat? Dia tak dapat apa-apa. Kalau dia kutuk-kutuk, maki-maki gitu pun, dia boleh dapat makanan lah. Kenyang ke perut dia? Tak kenyang juga. Baik dia pergi berusaha, cari jalan, minta nasihat. Minta nasihat orang dulu. Mungkin macam apa aku nak buat masa PKP bincang dengan kawan-kawan. Ada kawan kan? Bincang dengan kawan-kawan, bincang dengan, kalau ada staff, bincang dengan staff. Kalau tak ada staff, bincang dengan anak beranak. Ayah nak buat apa ni? Jangan fikir seorang-seorang. Yang jadi masalah kita buntu tu, ada yang sampai ke tahap bunuh diri. Tak bincang. Tak bincang. Banyak duk menyendiri, kemurungan, anxiety. Sekarang ni ramai orang yang anxiety. Okey. Kadang-kadang yalah PKP juga kena keluarlah, kena cahaya matahari. Itu sebagai ilmu juga. Kita kena juga biar kena cahaya matahari. Pijak tanah juga sikit sebanyak. Itu semua ada cas-cas yang baik untuk badan kita. Okey. So ambil pedoman-pedoman. Sebab itulah kita dalam keadaan yang sukar begini ni, kita kena dekat dengan ilmu. Macam tuan-tuan yang dengar sekarang ni lah. Bagus, alhamdulillah, dekat dengan ilmu. Kenapa? Sebab daripada ilmu ni lah memberi kita kekuatan, menambahkan iman kita. Dengar daripada kalam-kalam ustaz-ustaz, ulama-ulama yang alim-alim. Tak kira lah kuliah siapa yang kita suka. Siapa saja yang kita suka, dengar kuliah. FB ada, tak ada data internet, masa duk dengar lagu, dengar YouTube, dengar itu ada data. Tapi bila nak dengar kuliah, tiba-tiba tak ada data. Tu satu masalah juga tu. Kena pandai lah. Data kita banyak mana, kita manage lah. Kan kuliah subuh berlambat kuliah subuh nak live, nak record, semua ada. Nak bentuk apa? Bentuk kelakar-kelakar, ustaz yang kelakar ada, ustaz yang serius ada, ustaz yang jerakah orang pun ada. Semua ada. Tepuk dada, tanya iman. Kita nak pilih ustaz mana? Tak payah, jangan kutuk ustaz tu. Ustaz ni tak patutlah jerakah orang. Ustaz ni buat lawak je. Ustaz nak jadi badut lah. Kita pula kerja nak menjustify kan. Ustaz ni syurga, ustaz ni neraka. Dahlah kita ni tak ustaz. Lepas tu banyak juga banda jahil. Kita pula nak menjustifikan ustaz ni neraka, ustaz ni syurga. Tak payahlah. Banyak lagi hal kita yang kita perlu sibukkan sebelum kita sibukkan dengan perihal orang lain. Ustaz-ustaz ke, tok guru ke. Sibukkan diri kita ni. Kita ni macam mana? Fikir gitu. Baik duk habiskan masa fikir pasal orang tu dan orang ni. Sekarang ni fikir pasal kita. Apa yang patut kita buat? Dengar kuliah betul-betul. Ambil inspirasi, ambil nasihat daripada kuliah-kuliah tersebut. Banyak tuan-tuan, banyak yang kadang-kadang benda ni kalau tak berlaku PKP kita tak dapat pun. Tapi sangat banyak hikmah PKP. Dah setahun, betul lah, bulan pertama, bulan kedua tahun lepas, bulan 3, bulan 4 awal-awal PKP tu memang kita rasa terkejut kan. Ramai orang hilang kerja dan sebagainya lah selepas tu. Tetapi dah setahun. Dah setahun, mestilah kita dah kena ada dia punya perancangan. Mana datang idea perancangan tu? Kuliah. Dengar kuliah subuh tu. Kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah maghrib. Allah bagi. Allah datangkan ilham tu. Macam mana aku nak keluar daripada kepompong sekarang ni? Macam mana nak keluar? Dengar kuliah subuh, ada jawapannya. Dengar kuliah maghrib, ada jawapan dia. Banyak. Allah macam-macam Allah hantar cara jawapan tu. Kadang-kadang kata, macam tak nak hidup dah ni. Loan kereta, loan rumah ni macam nak kena jual dah ni. Motor nak kena jual dah ni. Dalam kepala kita. Tapi
rupanya Allah hantar benda lain yang mana bila kita buat idea tu, bukan setakat rumah tak jadi jual, bukan setakat kereta tak jadi jual, bukan setakat ni, tapi Allah bagi lebih daripada apa yang kita dapat sebelum PKP. Boleh dapat macam tu. Cara dia apa? Dengar kuliah subuh, dengar kuliah maghrib, dapat. Ada something yang sepanjang-panjang ustaz cakap, ada something. Dengan syarat kita bersedia menerima nasihat daripada ustaz-ustaz yang bagi kuliah. Amalkan terus. Dengar kuliah dengan niat ikhlas untuk beramal, bukan nak cari salah silap. Jangan pula dengar kuliah nak cari salah silap ustaz ni. Ustaz ni tak cukup ilmu ni. Ustaz ni cakap tak best ni. Ustaz ni gini. Sibuk pula nak menilai ustaz itu. Itu yang tak dapat hidayah. Walaupun dah dengar berpuluh-puluh kuliah, berpuluh-puluh kuliah subuh, berpuluh-puluh kuliah maghrib, tak sampai hidayah. Sebab apa? Niat awal tadi pun dah salah dah. Nak dengar ni sebab nak tengok mana salah, aku nak viral. Pula dah nak stitch, masuk TikTok, supaya dapat like banyak. Kalau benda viral kan, nak kena viral, jadi dapat like banyak. Pula ke situ pula pergi dia. Dah tak betul kepala kita bila kita buat demikian. Saya cakap ni bukan tuan-tuan yang dengar ni, cumanya ada orang, nak ceritanya ada orang yang dia tanya, kenapa ustaz saya tak dapat hidayah? Saya dah dengar lah banyak dah kuliah subuh dan maghrib. Cek balik niat anda, niat kita tu. Kita dengar tu sebenarnya untuk beramal ke untuk cari salah orang, ataupun dengar untuk berbahas, dengar untuk berdebat dengan orang tu, ada modal nak berdebat dengan orang ni. Awas, itulah yang salah. Itulah yang salah. Kita sepatutnya dengar untuk beramal. Apa yang aku dapat daripada ni? Contoh, dalam Islam disuruh supaya kita bersedekah. Bila ustaz kan, kadang-kadang ustaz dah sebut, bila mana bersedekah, pahala dia Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jaga kita. Maka bersedekahlah kat orang ni. Ustaz pun buka dah tabung, sedekah ni, sedekah ni, sedekah ni. Kadang-kadang setengah orang boleh terima, dia terus sedekah, ataupun dia tak sedekah dan dia senyap. Ada pula dia mengata pula, ustaz ni tak ada kerja lain, minta derma, minta derma, minta derma. Pula dah, saya memang tak minta derma, saya cakap tu. Tapi kita, ya dah lah kita tak nak derma, kita pula maki pula orang yang nak derma dan orang yang tolong sampaikan derma tu. Tak kira lah ke Gaza, ke asnaf, orang miskin sekitar kita, zakat dan sebagainya. Tapi kita pula tukang menjudge orang. Itu masalah dia. Mana nak dapat hidayah kalau macam tu? Macam tu. Sedangkan betul, kadang-kadang bila mana dengar kuliah ni, kadang-kadang walaupun kita ustaz tu, kadang-kadang kenapa aku tak terfikir benda ni, padahal benda ni basic sangat. Kalau susah, nak senang, tip dia adalah derma, tip dia adalah tolong orang, tip dia adalah bantu orang. Padahal benda tu biasa. Tapi bila dengar kuliah, baru kita diingatkan. Sebelum ni kita lupa, so kita buatlah apa yang disuruh tu. Maka insya-Allah adalah jalan yang Allah bagi. Ustaz saya dah buat tapi tak jadi. Cek dulu betul ke awak buat dengan cara yang betul. Cek dulu niat awak tu ikhlas tara mana. Mungkin tak ikhlas nak tunjuk ke orang, nak masuk Facebook, nak masuk Insta, nak masuk ini, tujuan dia nak suruh orang kata, mana Allah nak bagi barakah, mana nak dapat rezeki kan. So ikhlaskan diri kita dulu, buat kebaikan, ikhlas diri kita dan sebagainya. Allah bagi satu. Tak percaya? Buat dulu. Masa susah sekarang ni lah Allah uji kita untuk kita bantu orang-orang yang susah ni. Masa kita pun susah, kita pun ada RM10. Mampukah dengan duit RM10 kita bagi RM2 kepada orang? Dalam RM10 kita tu, boleh tak kita bagi RM2 kat orang? Kita, ataupun kita ada RM2, mampu tak kita bagi 50 sen kat orang dalam keadaan kita ada RM2? Itulah tepuk dada, tanya iman. InsyaAllah mampu. So kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita yang mana kita dengar pada malam ini, kalau kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka selapang-lapangnya. Ustaz saya susah sekarang ni ustaz, jadi apa? Miskin dah, dulu gaji banyak sekarang ni. Derma tuan-tuan. Berilah sumbangan dengan hati yang ikhlas dan tulus daripada hati kita. Makin kita apa? Sebab tu kata derma ni bukan semampunya, bukan seadanya. Sebenarnya derma kena lebih sikit daripada apa yang kita mampu. Kita ada RM10,
Kan? Kita pun ada RM10 je. Derma pada orang. Patutnya mampu kita derma dia 20 sen. Kita up jadi 50 sen. Itu sebenarnya lebih daripada mampu. Kita nak derma 20 sen, tukar niat. Lawan nafsu kita daripada 20 sen kepada 50 sen. Itulah derma yang terbaik. InsyaAllah, selamat beramal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan diberikan rahmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masyarakat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.